Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Hello. Apa khabar? Selamat datang. Baiklah, hari ini saya akan mengongsikan senarai barang-barang yang anda perlu bawa jika anda ingin masuk ke asrama. Okey? Call you my lover, call you my one and only girl. Baiklah, pada video kali ini Syasha akan kongsikan senarai barang untuk bawa ke asrama. Okey, kan macam contohlah dia nak masuk ke SBP ke MSM ke teknik ke apa-apa asrama, universiti, IPG, UiTM ke, tak kisah, asalkan untuk masuk ke asrama. Okey? Okey, baiklah. Yang pertama sekali ialah toiletries. Okey. Memanglah toiletries ni penting kan, nanti kita nak pergi mandi, nak bergigi semua tu. Okey. Senarainya ialah kita kena bawa sabun. Yang pertama sabun. Lepas tu berus gigi, ubat gigi, pencuci muka. Lepas tu kalau nak senang, kita kena ada bakul yang khas untuk toiletries. Macam Syah pun daripada zaman sekolah dulu memang ada sediakan satu bakul kecil yang khas untuk letak toiletries je. Nanti senanglah nak pergi toilet, nanti bawa bakul tu je. Nanti tak payah nak susah-susah angkat satu-satu semua tu. Okay, tu yang first, toiletries. Lepas tu kita kena bawa deodoran. Deodoran sangat penting lah kalau ke asrama. Kalau siapa yang pernah duduk asrama tu, dia tahulah macam mana. Kalau macam kita dekat kelas pun, kadang-kadang kan macam ramai-ramai orang kita tak tahu yang dia ni macam kalau ada yang perasan, akan ada macam ada bau yang tak menyenangkan. So jadinya kita pakailah deodoran untuk elakkan bau yang tak menyenangkan tu. Lepas tu sikat. Sikat memanglah penting kan. Macam perempuan nak sikat, nak biar kemaskan rambut, nanti nak ikat rambut semua tu. Itu lelaki confirm dalam dompet mesti ada sikat. Tu saya tahulah sebab adik-beradik semua lelaki. So macam dah kenal dah diorang macam mana. Lepas tu ada barang-barang yang khas untuk laundry. Jadi kita sediakan satu bakul khas untuk kita letak baju-baju kotor kita. Lepas tu maksudnya bakul pakaian lah, bakul laundry tu. Lepas tu kita kena ada baldi. Macam Syah ada 2 baldi tau. Dari zaman sekolah dulu ada 2 baldi. Syah pun tak tahu kenapa ada 2 baldi. Lepas tu baldi tu untuk macam contohnya kita nak rendam pakaian kita. Macam kita nak basuh, contoh waktu tu baju sukan tu kita nak kena guna 2 hari. Jadinya balik daripada habis satu hari tu, kita masuk dalam baldi, kita rendam, kita cuci lah. So jadinya senang. So mesti ada baldi. Lepas tu kalau macam nak basuh tangan kan, jadinya kena ada berus pakaian lah. Tak payahlah nak berus yang mahal ke apa. Ada je berus RM1, RM2 macam tu. Jangan beli je yang murah-murah. Lepas tu kita mesti ada hanger. Hanger memanglah wajib ada. Nanti nak iron baju semua tu, hanger mesti ada. Kena bawa hanger yang cukup lah untuk contoh macam kita gantungkan kita punya uniform semua tu. Jadinya mesti ada hanger yang cukup. Lepas tu ada penyepit pakaian. Contoh nanti kita macam nak sidai pakaian dekat ampayan. Contoh kita tak cukup hanger. Jadinya penyepit tu bolehlah elakkan daripada kita punya pakaian tu daripada jatuh. Nanti kotor, nak kena basuh balik. Susah kan? Jadinya senang, mesti ada pengepit.
kalau perempuan tu penting tau. Nanti macam anda semua nak apa tu, baru lepas iron tudung, nak sangkut ke apa, kan kepit. Jadinya senang lah. Lepas tu mesti ada ampaian kecil. Alah, ampaian kecil tu jadi anda semua khaskan untuk sangkut pakaian dalam. Jadinya macam tak adalah ambil ruang dekat ampaian tu banyak ke, nanti kesian ke orang lain nak ampai pakaian juga. Lepas tu ampaian kecil tu memang kan kita khaskan untuk pakaian dalam kan. Jadinya nanti bila kita nak angkut pakaian, senang lah, angkat satu je. Tak payah nak tape satu-satu semua tu, nanti kan hilang. Jadinya kita khaskan satu tu, nanti boleh sangkut stokin lah, scarf. Jadinya macam senang, okay? Lepas tu mestilah ada laundry detergent, sabun basuh baju. Kalau bagi Syah, ikut pengalaman sendiri, memang parents Syah akan showkan pakai jenama Attack. Sebab waktu mereka asrama dulu pun, mereka memang akan pakai Attack. Sebab jenama Attack ni, kalau korang macam malas nak berus ke apa kan, macam setakat baju tu tak kotor tapi kita dah pakai, jadi kita nak basuh macam basuh tangan je. Jadi kita letak dalam baldi, letak air, lepas tu letak Attack. Lepas tu kacau-kacau, tu biarkan sekejap, lepas tu nanti kita bilas. Attack tu antara laundry detergent yang memang bagus lah untuk budak-budak asrama. Tak kisahlah yang serbuk ke, yang liquid ke. Jadinya memang Syah showkan pakai Attack, okay? Lepas tu kalau macam perempuan misalnya suka wangi-wangi, lelaki mesti suka wangi juga kan. Jadinya macam pakailah waktu basuh tu, letaklah pewangi, pelembut ke pewangi. Okay, macam tak kisahlah nak pakai apa, Downy ke, Softline ke, Daya ke, tak payah macam oh kalau pewangi mesti Downy, kalau ni oh yang ni, tak payah. Tak kisah ikut kita suka bau yang macam mana, kita suka yang macam mana. Saya beli yang murah-murah je asrama kan. Lepas tu okay, kalau masuk asrama, macam contoh kita masuk SBP ke MRSM, kita kan ada beli cadar khas dekat sekolah tu kan. Contoh yang ada logo tu, cadar yang ada logo tu, macam waktu Syah sekolah dulu, cadar Syah ikut warna rumah sukan. Syah rumah Temenggung warna merah, jadinya cadar Syah warna merah. Waktu tu macam selimut pun sama juga ikut warna rumah sukan, okay. Jadinya, tapi kalau anda semua masuk macam universiti lah, masuk sama belajar ke universiti, tak kisahlah ke IPG, sama ada IPG, maafkan saya, IPG, UiTM, UPM ke, korang matrix ke asasi. Jadinya kena, memang wajib lah bawa cadar sendiri. Takkanlah nanti nak tidur, katil tu dah lah kita tak tahu bersih ke tak. Lepas tu takkan nak alas dengan kain batik ke kain pelikat je, takkan nak alas macam tu je. Jadinya kita bawa cadar. Macam Syah bawa 2 cadar. Jadinya macam dalam 2 minggu ke macam tu, Syah akan basuh dan tukar cadar lah. Jadinya macam bersih lah kan. Kan kita nak jaga kesihatan diri kita juga. Perempuan kan tak suka nak breakout semua tu kan. Breakout, jerawat semua tu. Jadinya rajin-rajin lah tukar cadar semua tu. Lepas tu cadar jangan lurus sangat. Cadar dan sarung bantal saiz single, okay? Mesti saiz single. Tak kisah kalau sambung belajar ke universiti tu, tak kisahlah nak cadar bunga-bunga ke, nak cadar ada gambar kartun ke, corak-corak je ke, tak kisah. So dia macam alah, faham-faham je lah. Lepas tu okay, bantal. Kalau macam di IPG, kampus perempuan Melayu tu, kampus kami sediakan bantal. Jadinya macam dalam bilik tu dah ada tilam dengan bantal lah. Jadi
kami tak payahlah bawa bantal sendiri. Tapi siapa yang nak bawa tu, bawa je lah. Bagi tempat lain, Syah tak tahu ada sediakan bantal ke tak. Jadinya bawa je bantal dari rumah. Bawa satu pun cukup. Tapi kalau macam Syah suka banyak bantal tau. Walaupun Syah tak guna kan, tapi memang suka banyak bantal. Jadinya dekat IPG tu Syah ada berapa je bantal? Satu bantal yang memang IPG bagi. Lepas tu satu tu bantal khas yang untuk sakit belakang tu, yang tulang belakang tu. Lepas tu adalah bantal-bantal kecil lah, perempuan kan. Lepas tu macam ikut keselesaan lah, kan nak bawa bantal lebih ke apa ke. Selepas itu seterusnya sebaik-baiknya bawa first aid kit. Betul lah, first aid kit. Macam sebab kita tak tahu kat sana kan kita jaga kita. Jadinya kita bawa lah first aid kit tu. Macam Syah memang bawa first aid kit yang kecil, yang macam dalam bag kecil je. Tak payah nak yang satu kotak tu. Bawa yang macam dalam pouch, yang macam bag kecil tu je lah. Yang dalam tu ada handy plus, apa je ada bandage yang balut tu. Ada selotip yang selotip kalau yang orang luka ke apa tu kan. Lepas tu macam penting lah, first aid kit tu penting. Sebab macam memang dari sekolah dulu Syah memang akan bawa. Jadinya kalau macam Syah nampak ada adik ke, ada kawan-kawan yang perlukan pertolongan, macam waktu tu Syah nampak ada kawan tu jatuh, lepas tu luka dia teruk juga. Lepas tu Syah tolong dia. Sampai waktu sekolah dulu, orang panggil Syah ambulan kot. Macam budak PBSM lah masa tu. Tapi Syah bukan PBSM. Syah PBSM pun nampak bulan je waktu dekat SMK dulu. So jadinya first aid kit tu penting. Lepas tu ubat-ubat. Macam yang general, yang semua orang mesti ada, ialah ubat demam, ubat pening, ubat sesama. Itulah 3 tu yang paling penting lah. Ubat demam, ubat pening, ubat sesama. Tu general, semua orang mesti ada ubat tu. Yang kalau macam kita tahu kita sakit apa, kita bawa lah ubat tu. Contoh kita ada asma, kita bawa lah kita punya ubat. Macam kita tahu kita ada sakit ni, kita bawa lah ubat tu. Janganlah kita dah tahu kita sakit, kita tak bawa ubat, kan susah nanti. Lepas tu apa lagi? Selepas itu macam kat asrama kan, contohlah kita beli makanan kan kita bungkus. Jadinya macam kita bawa lah pinggan, mangkuk. Saya tak bawa mangkuk. Bawa pinggan, sudu garfu, cawan. Kalau cawan tu nak senang bawa je mug, sebab nanti boleh buat air panas, boleh buat air sejuk juga. So senang. Lepas tu bawa bekas Tupperware. Nanti kalau macam budak asrama Maggi ke apa kan, Maggi ke nak letak biskut ke apa, kita nak bawa bekas pergi kelas ke apa, nak jajan kunyah-kunyah macam tu. So bekas. Lepas tu kalau kita dah ada semua tu, nanti nak basuh, kita mestilah ada span. Kita bawa span dengan sabun cuci pinggan. Bawa yang kecil je, tak payah nak yang besar-besar tu. Bawa yang kecil je. Nanti senang. Sebab macam kalau dekat IPG Perempuan Melayu tu, dekat pantry ataupun toilet memang ada sediakan sabun pencuci pinggan dengan span. Tapi takkanlah kita nak kongsi dengan satu floor tu, mana cukup kan. Jadi kita bawa sendiri punya, nanti senang. Nanti tak adalah macam dekat
pantry tu dah habis, tu kita macam macam mana nak cuci ni, takkan nak guna sabun mandi, macam tak sesuai tau sabun mandi. Jadi kita buat kita punya sendiri. Selepas itu, kalau macam dalam bilik kan, mestilah kita nak jaga kebersihan bilik kita kan. Mestilah kita suka bersih. Jadinya belilah tong sampah. Beli tong sampah. Dalam bilik mesti ada tong sampah, penyapu dan penyodok. Jadinya nanti kita bolehlah sapu-sapu semua tu. Selepas itu, alas kaki. Jadinya macam contohlah kita pakai slipper pergi tandas kan basah-basah tu, nanti takkan nak masuk bilik dengan basah-basah, nanti habislah macam kotor lah nanti. Kalau macam habuk kena kan je kotor kan. Jadinya letak alas kaki dekat depan pintu. Jadinya bila nak masuk bilik tu kan kita pijak alas kaki dulu, jadinya akan kering lah. Jadinya bilik kita bersih. Selepas itu ialah kita jaga bilik, mesti jaga dalaman kita juga. Bagi Muslim, sebaik-baiknya bawalah Al-Quran. Memanglah tahu dekat dalam handphone sekarang kan ada Al-Quran digital kan. Tapi bagi Syah sendiri, Al-Quran yang buku, Al-Quran tu lagi macam selesa diguna pakai. Macam handphone kan, macam kita dekat kelas kita tengok handphone, so macam nak search apa. Lepas tu kita habis kelas pun kita main handphone, kita call parents semua tu. Kita sentiasa tengok handphone. Handphone tu setahu kita kan ada Blu-ray. Betul tak nama dia Blu-ray? Kalau salah, betul kan jadi macam kan tak baik untuk mata kita. Jadinya sebaik-baiknya kita bukalah Al-Quran tu sendiri. Nanti macam kita lebih menjiwai untuk membaca. Tu pendapat peribadi Syah lah. Lepas tu, alat jahitan. Alat jahitan ni penting lah. Bagi Syah memang penting. Sebab macam cuba kan, contoh yang anda yang budak sekolah yang dekat Madrasah MSBP semua tu, nak jahit name tag, lencana semua tu. Lepas tu kalau macam baju kita ada terkoyak sikit ke apa, kita nak jahit kan. Lepas tu macam waktu orientasi Syah dekat IPG Kampus Perempuan Melayu tu, ingat tak Syah video sebelumnya Syah tunjuk tudung Sri Kandi ni. Waktu orientasi, kami diberi tugas untuk menjahit tepi-tepi tudung ni. Dia macam pertandingan jugalah. Jadinya yang akan masuk IPG Kampus Perempuan Melayu, bawa lah. Memang kena. Kalau tak, anda semua kena cari-cari pinjam kawan kan. Jadi macam nak senangkan sendirilah, bawa ya. Tak payahlah nak bawa macam alat jahitan yang banyak-banyak tu. Bawa je jarum dan benang. Benang pun kalau macam general, benang hitam lah. Benang hitam, benang putih, bawa lah tu. Lepas tu pakaian harian. Pakaian harian ni kalau macam IPG, mestilah bagi perempuan baju kurung kan. Baju kurung, itu tudung, benda-benda macam tu lah. Benda yang anda mestilah faham kena bawa. Contoh macam waktu riadah kan, t-shirt untuk riadah, seluar track, seluar slack. Kalau untuk baju corporate ke, nak jalan-jalan ke, pakai seluar slack. Lepas tu jadinya baju uniform tu bergantung pada institusi sendirilah. Ada uniform apa. Kalau macam IPG Kampus Perempuan Melayu ada baju batik, baju corporate, baju kurung tenun, baju PJ, baju yang baju IPG yang biru dengan merah hitam tu. Lepas tu apa-apa yang uniform. Lepas tu t-shirt riadah. T-shirt riadah tu boleh juga untuk buat tidur. Macam Syah
Syah memang pakai t-shirt biasa untuk tidur. T-shirt biasa seluar track. Memang tak adalah macam yang lain nak bawa seluar tidur ke apa, bawa lah. Macam tak kisah, kan kita yang tidur ikut keselesaan kita kan. Lepas tu stokin, perempuan scarf, pakaian dalam mana semua. Lepas itu kalau mangga kunci mangga kunci. Mangga lokal tu. Kalau memang semua asrama akan sediakan lokal khas untuk setiap pelajar. Tapi saiz lokal tu bergantung pada sekolah atau institusi tu sendiri. Sama ada dia besar atau kecil tu bergantung pada tempat tu. Lepas tu macam sewaktu Syah sekolah, lokal Syah dia macam ada tempat untuk letak mangga je. Jadinya kenalah bawa mangga sendiri. Macam tapi dekat lokal dekat IPG yang tempat Syah tu, dia beri kunci khas. Jadi tak payah guna mangga. Kita kena jaga kunci tu baik-baik lah. Kalau hilang, ganti sendiri. Lepas itu bagi pelajar institusi, tak kisahlah. Macam saya cakap tadi, tak kisah di institusi mana-mana, anda sebaik-baiknya sebenarnya wajib bawa laptop dengan printer. Macam tak payahlah beli mahal-mahal, macam ikut kemampuan kita. Kalau macam Syah, printer tu Syah guna yang ada kat rumah. Yang macam yang dah lama punya tu, Syah guna je nama Epson. Macam tak kisahlah, macam kan ada pendapat orang sendiri kan, nak guna HP ke Epson ke Canon ke. Macam Syah guna Epson. Salah satu dia sebab kita punya assignment banyak tau. Assignment kita bukannya setakat 2-3 helai. Mungkin satu assignment tu dalam 10-15 helai. Jadinya kan kita nak kena print banyak kan. Itu ink kena banyak. Dakwat ink kena banyak kan. Jadinya Syah guna Epson sebab Epson tu dia boleh banyak. Dia boleh print banyak. Lepas tu macam sekali masuk ink tu boleh banyak kali print. Itu print dia pun lawa juga. Okey je. Kalau macam siapa nak macam yang ringan ke apa, boleh beli HP. Macam roommate Syah dekat IPG, Aizan. Nama dia Aizan. Dia pakai HP. Dia punya printer tu ringan lah. Lepas tu macam kalau macam printer yang baru ni, dia macam kalau kita print tu macam laju je keluar, laju macam tu. Tapi macam printer mana-mana printer yang ink dia kat dalam, maksudnya yang bukan ink cecair yang pasang tu, dia salah satu macam kelemahan lah. Semua benda kan ada kelemahan, kebaikan dia sendiri. Kelemahan yang ink kat dalam tu, dia cepat habis. Sebab dia punya dakwat tu macam sikit je, dia cepat habis. Lepas tu dia cepat kering juga. Cikgu Syah sendiri kata printer yang ink dia kat dalam tu memang kadang-kadang macam bagus, tapi kita nak kena sentiasa beli dia punya ink baru. Tu macam kos juga kan. Lepas itu lampu meja ni, kalau macam budak-budak asrama tu mesti ada lights off. Jadi macam korang nak buat kerja sekolah ke yang tak siap lagi, nak study ke malam-malam, budak-budak yang SPM ke PT3 semua tu, nak study untuk exam, korang mesti ada lampu meja kecil. Macam senang lah, DIY ada, tak sampai RM20 pun, bagus je. Beli lampu meja kecil. Lepas tu kalau macam kita ada roommate yang, contoh kita tak suka gelap, kita takut gelap, tapi roommate kita pula dia tak boleh tidur
kalau tak gelap, dia tak selesa. Lagi satu kan macam tidur dengan lampu kan tak baik sebenarnya. Jadinya kita belilah lampu meja kecil yang macam suluh kat kita je. Macam waktu dekat IPG, roommate Syah buat macam tu. Alhamdulillah lah Syah dapat roommate yang bertimbang rasa macam tu. Dia suka lampu, tapi Syah pula tak boleh tidur tanpa lampu. Jadinya dia beli satu lampu kecil untuk macam dekat tempat dia je lampu tu. Lepas tu jam dinding. Jam dinding ni macam perlulah kan sebab kita nak tengok dah pukul berapa kita lambat nak pergi kelas ke apa ke, kena cepat. Macam Syah akan set 10 minit lagi cepat daripada waktu sebenar. Jadi macam roommate pun dah terbiasa lah. Jadinya kalau macam contoh kena macam last clear asrama, contohlah waktu dekat sekolah dulu Syah kena clear dalam pukul 6 macam tu sebab nak kena pergi surau kan. Jadinya bila tengok dah pukul 6 semua dah berlari semua tu, alhamdulillah pintu pagar tak terkunci lagi sebab sebenarnya waktu tu baru pukul 5.50. Contoh macam tu lah. Jadinya macam jam tu penting lah untuk kita tengok masa semua tu. Lepas tu jenis-jenis kasut. Kasut apa yang kita perlu bawa. Macam pelajar IPG, kasut yang perlu bawa ialah, bagi perempuan ialah court shoes. Court shoes tu kasut ni, kasut hitam, kasut kulit hitam yang bertumit. Lepas tu bawa kasut sukan, ialah untuk PJ, untuk riadah semua tu. Lepas tu macam siapa nak bawa kasut sarung tu pun okey je lah, sneakers ke apa kan. Kalau budak institusi lain mungkin boleh pakai kasut biasa, kasut jalan-jalan biasa. Jadi bawa je kasut yang korang boleh guna dekat institusi tu. Lepas tu slipper, flip-flop bawa lah. Memang kena, nanti nak pergi mandi kena pakai slipper. Ni bukan kat rumah kan kita pakai slipper. Kalau macam contoh siapa yang macam tak selesa, tak suka slipper dia basah, jadinya sediakanlah 2 slipper. Satu slipper khas untuk pergi mandi, satu slipper tu untuk macam kita pakai lah untuk tak basah. Lepas tu bagi Syah penting ada hook. Sekejap ya. Hook macam mana ni? Ni. Macam hook ni penting. Macam nanti macam kita nak sangkut baju dekat pintu loker ke, dekat dalam loker tu kita nak letak, nak sangkut kita punya jam ke, gelang ke. Macam hook tu penting lah bagi perempuan nak sangkut tudung. Lepas tu jam tangan. Jam tangan memang kena pakai. Sebab contoh dekat dalam kelas sebenarnya memang bagi yang institusi lah, bagi yang sekolah memang tak boleh bawa telefon bimbit. Tapi yang bagi institusi sebaik-baiknya dan sepatutnya tak main handphone lah dalam kelas. Kalau ada cikgu atau pensyarah. Jadi pakailah jam tangan untuk tengok waktu tu pukul berapa. Lepas tu pembalut hadiah. Pembalut hadiah, tak kisah pembalut hadiah ke wallpaper ke, tapi itu sangat penting. Bagi Syah senang pembalut hadiah. Pembalut hadiah ada je yang tak sampai RM1 semua tu. Kita ikut kita lah kan. Untuk balut, bukannya balut luar loker tu, letak yang untuk alas loker tu. Jadi kita kan nak letak baju ke, nak letak makanan kita macam bersih lah kan. Macam Syah memang setiap tahun Syah akan balut. Syah doa-doa dapat bilik yang sama je lah. Jadi tak payah nak balut lagi. Lepas tu jadi bawa lah selotip dengan gunting juga. Lepas itu organizer. Organizer ataupun bakul. Organizer ataupun bakul. Syah bawa bakul macam ni untuk letak, untuk susun bedak, minyak rambut, minyak wangi macam tu.
Jadi organizer tu sangatlah penting untuk kita biarkan loker kita tu kemas, tidy je kan. Jadi tak adalah semua benda nak campak dalam loker je, macam tak manis lah dipandang. Lagi-lagi kalau ada spot check loker, macam susah lah. Lepas tu, kalau macam kita baru masuk asrama tu, waktu baru-baru masuk tu kan macam tak ada program sangat kan. Waktu orientasi tu memanglah pack. Sebab tu memang dah khaskan untuk kita punya perjalanan. Ni selepas orientasi. Jadinya waktu tu kita cantik-cantikkanlah bilik ya. Macam kita hias-hias ke, sebab macam waktu Syam macam awal-awal juga masuk IPG tu lah. Tiba-tiba ada satu macam hujung minggu ni, warden dengan pensyarah semua tu, dia kata okey, nak buat satu program bilik tercantik macam tu. Jadinya memang kena kemas lah. Memang kemaskan bilik, kemaskan loker semua tu. Macam spot check asrama lah macam tu. So macam nak senang, awal-awal tu kita dah biar dia kemas. Jadi bila awal-awal dah kemas, dah akhir-akhir tu kita dah tak payah susah. Sebab bila kita masa dah start belajar, bagi pengalaman Syah sendirilah sebagai seorang siswi IPG, memang padat. Memang padat sangat belajar tu. Yelah, kita dari pagi straight sampai petang. Petang kalau tak ada koku, kita macam ada masa sendiri sekejap macam tu. Lepas tu pergi surau semua tu. Jadinya memang pack lah. Jadi macam balik tu untuk buat kerja, untuk buat assignment, untuk tidur, untuk makan, tu je. Memang tak ada masa lah nak hias-hias semua tu. Jadinya hias lah awal-awal, okay? Tu je kot bagi Syah nanti. Syah cuba senaraikan dekat hujung video nanti. Syah akan senaraikan barang-barang yang perlu bawa tu. Nanti macam senang lah. Nanti anda semua boleh tengok balik. Okay? Boleh senaraikan barang-barang yang perlu anda bawa, supaya nanti tak tertinggal. Kalau ada apa-apa lagi nanti Syah bagi tahu. Okay? Kalau ada apa-apa macam nak tanya Syah ke, nanti komen je kat bawah. Nanti macam tanya, okay, IPG macam mana ke, bila sambung belajar macam mana ke, duduk asrama macam mana ke, kalau macam waktu sekolah ke. Okay? Kalau nak tanya Syah IPG mana, Syah dah bagi tahu. Nak tanya Syah sekolah mana, boleh, tanyalah. Mana tahu kita sekolah yang sama, boleh je alumni. Okay, love you.